الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون 700 km dari Lahore, kami menjengah perkampungan Harappa di bumi Pakistan untuk mengagumi, menghayati, serta berkongsi sejarahnya dengan anda. Kehadiran kami di kampung ini disambut dengan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan oleh sekumpulan kanak-kanak. Empat 4.000 tahun lalu, di lembah Indus yang subur ini, manusianya telah mengenal erti tamadun dan peradaban. Di lembah inilah munculnya tamadun Harappa. Dari sini, 1.280 km ke selatan, ialah tamadun kembarnya Mohenjo-daro. Kajian arkeologi menunjukkan tamadun Harappa muncul seawal tahun 2500 sebelum Masehi lagi. Ia mampu bertahan selama 1000 tahun dan kemudiannya lenyap sebagai sejarah. Hinggalah menjelang tahun 1920-an, ia menjadi tumpuan pakar arkeologi. Kami di sini bukan sebagai pengkaji sejarah atau pakar arkeologi. Kami cuma pengembara yang cuba mengambil pengajaran daripada keruntuhan sebuah peradaban manusia silam. Sebelum tahun 1920, tiada sebarang sejarah peradaban awal manusia dikaitkan dengan Pakistan. Hinggalah penemuan arkeologi lembah Indus Harappa dan Mohenjo-daro menunjukkan bumi Pakistan ini tidak kurang pentingnya dalam sejarah ketamadunan dunia. Peninggalan tamadun Harappa begitu unik dan mengagumkan ahli arkeologi, khususnya dari sudut seni bina dan perancangan bandarnya. Di kawasan yang sama ditemui sebuah masjid yang dibina semasa Aurangzeb menerajui dinasti Mughal sekitar tahun 1658 hingga 1707. Kajian membuktikan sebuah bandar purba yang terancang secara sistematik telah terbina di daerah ini. Jalan raya serta lorong dibina lengkap dengan sistem perparitan di kawasan penempatan penduduknya. Dipercayai masyarakatnya lebih maju dan berperaturan berbanding masyarakat Mesir yang sezaman dengan mereka. Di perkampungan Harappa, kami dibawa menziarahi makam Baba Nur Shah, seorang pendakwah yang berjasa kepada penduduk tempatan.
Makam pendakwah yang dianggap wali oleh masyarakat di sini sengaja dibina sebegini panjang sebagai penghormatan kepada beliau. Kami meninggalkan bandar purba yang masih menyimpan 1001 misteri itu kepada para pengkajinya. Destinasi kami ialah Lahore, 700 km dari Harappa. Lebuh raya utama yang dibina menggunakan teknologi Korea Selatan ini merintasi wilayah Punjab yang diairi 5 batang sungai: Sutlej, Beas, Ravi, Jhelum dan Chenab. Tidak hairanlah bumi Punjab begitu subur. Kehijauan ladangnya mampu mengenyangkan sebahagian penduduknya yang semakin bertambah itu. Pertanian merupakan industri utama Punjab. 75% buminya ditanami gandum dan padi. Tebu, buah-buahan, tembakau dan kapas serta ternakan turut menggerakkan ekonominya. Punjab adalah wadi hijau yang dikelilingi padang pasir. Kehijauanlah yang menjadikan wilayah ini padat dihuni lebih separuh jumlah keseluruhan rakyat Pakistan. Menjelang malam, kami tiba di Lahore, ibu negeri Punjab yang merupakan bandar kedua terbesar di Pakistan selepas Karachi. Sang Purnama menyaksikan keletihan kami reda di dada Lahore. Dengan penduduk melebihi 2 juta orang, Lahore punya sejarah yang panjang. Dibangunkan di tebing sungai Ravi yang pernah gemilang bersama Islam yang dibawa oleh Mahmud Ghaznawi pada awal kurun ke-11 Masehi. Pakistan yang merdeka tanggal 14 Ogos 1947 mempunyai pertalian sejarah dengan jirannya India dan Afghanistan. Kempen Islamisasi yang dilancarkan Mahmud Ghaznawi pada tahun 971 hingga 1030 yang berpengkalan di Afghanistan menyaksikan wilayah di benua kecil India ini mengenal erti iman dan Islam. Di Lahore, pengembaraan anda tidak lengkap kalau tidak ke masjid ini. Inilah Masjid Badshashi yang bersejarah. Diasaskan pada tahun 1671 oleh Aurangzeb yang mewarisi takhta Shah Jahan. Pembinaan masjid ini disempurnakan 3 tahun kemudiannya. Dikatakan Aurangzeb cuba menandingi kehebatan Masjid Jami Delhi di India yang dibina oleh ayahandanya. Dibina dengan batu bata dan pasir merah, ternyata seni bina Islam Mogul unggul dan indah. Ziarah kami ke Masjid Badshashi dialu-alukan oleh pentadbirnya. Kami dibawa menyaksikan keistimewaan masjid yang paling berharga di Lahore. Rupa-rupanya di Masjid Badshashi ini tersimpan koleksi warisan Nabi dan Ahlul Bait. Kami dimaklumkan warisan bernilai ini dibawa dari Baghdad oleh Maharaja Timur Lenk. Koleksi ini dijaga rapi oleh keluarga diraja dinasti Mogul, disimpan di kota Gujranwala. Setelah Aurangzeb menaiki takhta, warisan Nabi ini dipindahkan ke kota Lahore. Sejak 52 tahun lalu, koleksi ini ditempatkan di Masjid Badshashi. Inilah jubah diperbuat daripada kain kapas yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Ini pula serban dan kupiah baginda.
Sekalipun telah berlalu masa yang panjang, kain serban ini masih utuh sekalipun warna hijaunya agak pudar. Melihat tenunannya yang kasar, terbuktilah kesederhanaan yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Ini pula tongkat yang dipercayai digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Koleksi warisan Nabi juga terdapat di Jami' Delhi di India dan juga di Masjid Husain, Kahirah, Mesir. Kami difahamkan kajian yang dibuat pihak bertanggungjawab mengesahkan bahan-bahan yang dipamerkan di masjid ini benar mempunyai kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didakwa. Kain pelapik atau cadar ini dikatakan pernah digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pula salinan kain rentang yang dihiasi ayat-ayat Al-Quran. Sehelai janggut Nabi turut dipamerkan di sini. Sekalipun ia cuma sehelai, demi memastikan ia terpelihara, janggut itu diletakkan di dalam kotak kaca khas. Ini sebagian lagi koleksi pakaiannya. Ini pula selipar Nabi yang diperbuat daripada kulit. Pasangan kepada selipar-selipar ini disimpan di Delhi, India. Lakaran ini menunjukkan reka bentuk selipar Nabi yang berbentuk ikan. Kesan tapak kaki Nabi ini diambil setelah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan solat asar. Ini pula serban Saidina Hasan radhiyallahu anhu dan kopiah Saidina Husain radhiyallahu anhu. Gigi geraham ini pula milik Uwais bin Amir Al-Qarani radhiyallahu anhu. Inilah serban Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hamparan ini pernah digunakan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ketika bersolat. Pusaka berharga di Masjid Badshashi Lahore membuktikan sebahagian daripada rasa cinta umat Islam kepada Nabi dan Ahlul Bait. Peninggalan berusia 14 kurun ini semakin dimamah usia. Ia seboleh-bolehnya cuba dikekalkan dengan keadaannya yang asal agar menjadi tatapan generasi kurun mendatang. Ia dijaga dan terpelihara, diselia rapi oleh kerajaan Pakistan sebagai khazanah negara. पाकिस्तान के दौर में इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में बड़ा काम हुआ है। पहले से इसको बड़ा अच्छी तरह से काम किया है। इसका ये हिस्टोरिकल जो महकमा है आपका आसार कदीमा, ये अंजाम दे रहा है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान का खर्च होता है और इसके जो मजहबी मसाइल हैं वो महकमा का पंजाब अंजाम दे रहा है, पंजाब हुकूमत के तहत। Masjid Badshashi yang mampu menampung lebih 50,000 orang jemaah masih utuh dan berperanan sepanjang 3 kurun kewujudannya di bumi Lahore.
ia tidak jemu-jemu mengundang warga di persekitaran memakmurkannya setiap kali azan dialunkan. Sejak pertama kali Aurangzeb mengasaskannya, masa terus berubah, zaman turut beredar, namun keheningan masjid ini tidak berbeza sejak 300 tahun lalu. Ia menjadi saksi kepada rukuk dan sujud setiap pengunjungnya. Takbir yang bergema di sini sama sahaja bunyinya dengan takbir yang diungkap umat Islam seluruh dunia. Mahmud Ghaznawi pastinya lega, misi dakwahnya ternyata berjaya. 900 tahun selepas Islam bertapak di Punjab, rukuk dan sujud tetap menjadi sebahagian kehidupan manusianya di sini. Kamilah pengunjung yang terpegun. Kami bukanlah pengembara pertama yang tiba ke Lahore untuk mengagumi Masjid Badshashi ini. Masjid Badshashi telah sekian lama menjadi saksi dan bukti Islam pernah gemilang. Kematian Aurangzeb pada tahun 1707 menandakan kemerosotan dinasti Mughal. Menjelang awal kurun ke-19, Ranjit Singh mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja Punjab lalu menamatkan era pemerintahan Islam. Masjid Badshashi ini menyaksikan peralihan kuasa Islam kepada Punjab diikuti dengan penjajahan Inggris. Sejarah telah mengkayakan kota Lahore, melayakkannya menjadi pusat kesenian dan kebudayaan utama di Pakistan. Keunggulan seni bina yang bersisipkan sejarah yang panjang seperti Masjid Badshashi ini mengajar kita memahami bahawa tiada keunggulan yang kekal. Segalanya cuma pinjaman. Khyber Pass atau genting Khyber, kepada orang yang mengetahui rahsianya, ia cukup menggerunkan. Hanya mereka yang lasak dan bersedia berhadapan dengan cabaran sahaja berani menjejakkan kaki ke sini. Dikhabarkan, di sini sarang penyeludup dadah dan senjata, tiada undang-undang serta bebas daripada jagaan mana-mana kuasa. Genting Khyber pernah menjadi laluan pendakwah Islam berkurun yang lalu. Ia juga kubu strategik penentang Inggris pada awal kurun ke-19. Pertempuran antara tentera Rusia dan Mujahidin Afghanistan pernah berlaku di sini. Nantikan jejak Rasul esok, akan kami kongsi pengalaman mengambil risiko di genting Khyber bersama anda.